Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pada hari ini kita pelajari RBT tahun 4, reka bentuk makanan, muka surat 70 hingga muka surat 75. Sebelum kita mulakan, cikgu nak beritahu kepada kamu semua bahawa hari ini kita ada dua tugasan. Tugasan yang pertama ialah tugasan Google Form yang cikgu bagi di WhatsApp kamu. Dan tugasan yang kedua ialah kamu dikendaki nanti melukis ataupun melakar reka bentuk makanan mengikut imajinasi kamu, mengikut idea kamu. Okey, dua tugasan itu. Okey, yang tugasan yang kedua yang cikgu suruh lukis, cuba kamu tengok contoh-contohnya yang ada di depan sini. Okey, contoh-contohnya kamu lukis, kemudian kamu tulis apa yang kamu gunakan. Contohnya kamu lukis macam ni, kemudian ada buah belimbing, ada buah kiwi, tulis cherry, apple, tembikai. Ini contoh, kamu buat ikut idea kamu. Contoh yang lain yang ni. Okey, contohnya kamu lukis roti, lukis keju jadi gigi dia, telur dadar jadi dia punya mulut. Kamu lukis dan tuliskan bahan-bahan makanan yang digunakan. Telur dadar, keju, roti, lobak merah, tomato, pisang, timun, biskut, tembikai. Ini contoh yang ketiga. Okey. Selepas kamu lukis, kamu tuliskan apa yang kamu guna. Telur rebus, tomato, nasi goreng dan sebagainya. Okey. Ikut idea kamu. Satu saja yang cikgu guna. Kamu lukis dalam buku panjang kuning. Kalau tak ada buku panjang kuning, kamu lukiskan dalam kertas kosong. Kemudian tangkap gambar, hantar mai kat cikgu, sama ada melalui WhatsApp ataupun Telegram yang cikgu bagi linknya nanti. Okey. Tentang tajuk menariknya sandwich saya ini, dia ada 5 langkah ataupun 5 pecahan. Okay, kita tengok pecahan yang pertama, menjanakan idea. Okay. Untuk menjana idea, dalam ni dia beri contoh, dia buat 3 lakaran. Okay. Lakaran yang pertama, dia pilih bentuk segitiga menggunakan roti. Lakaran kedua, rotinya dibuat menjadi bulat. Dan lakaran ketiga, rotinya berbentuk 4 segi dan letakkan telinga di hujungnya ini. Kemudian kita tengok pinggan-pinggannya. Dalam pinggan tu diletakkan pula telur dan sebagainya. Ada pula bentuk bintang ni, mungkin buah apa kita tak tahu lagi. Dan kemudian ada sayur dan pelbagai lagi. Kemudian yang kedua, melakarkan reka bentuk bermaklumat. Okey, cuba kita tengok. Daripada 3 pilihan tadi, 3 lakaran tadi, dia cantumkan menjadi satu reka bentuk bermaklumat. Roti dibentuk menjadi karakter kartun. Tembikai dibentuk menjadi bintang. Pisang dipotong serong. Telur rebus dipotong menjadi telinga. Dan contohnya salad menjadi seolah-olah macam latar belakang dia ataupun rambut. Okey, apa-apa saja. Okey, kemudian yang ketiga pula, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Kita dah buat dah lakaran tadi. Kita ada 3 lakaran dan kita ada 1 lakaran yang akhir. Kita tengok elemen rupa dia, tengok pada 4 elemen. Elemen rupa, elemen bentuk, elemen tekstur dan elemen warna. Huraiannya, dia kata rupa ni ringkas. Rupanya ringkas, kata tak sesuai. Dia kata pelbagaikan rupa. Cuba kita tengok balik. Okey. Dia kata ringkas. Jadi dia pelbagaikan rupa dia. Nampak tak? Taklah ringkas macam lakaran 1, 2 dan 3. Kemudian apa lagi? Dia kata bentuk yang tidak menarik. Catatannya, dia kata tak sesuai ni. Dia kata pelbagaikan bentuk dia. Okey. Bentuk yang tidak menarik. Okey, 3 segi saja, bulat saja, 4 segi saja. Jadi dia buat pelbagai bentuk. Nampak? Ada bintang, ada bujur, ada bulat dan sebagainya. Okey. Kemudian dia kata tekstur yang pelbagai. Dia kata dah okey dah. Okey. Tekstur yang pelbagai. Roti ni lembut. Kemudian
Kemudian ada pula rasa kenyal-kenyal. Kemudian ada pula yang pisang ni. Okey, ada rasa lembek dan sebagainya. Okey. Teksturnya yang berlainan. Kemudian warnanya, dia kata warna yang suram, dia kata tak sesuai. Dia kata pelbagaikan bahan agar kelihatan berwarna-warni. Cuba kita tengok banyak bahannya. Ada telur, ada pisang, ada daun, ada tembikai yang warna merah, yang warna hijau. Yang telinga dia telur ni color putih dan juga kuning, dan color hijau di sini. Ada banyak warnanya. Okey. Itulah caranya menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Tak cukup apa yang tak cantik, apa yang menarik, dia ubah bagi jadi cantik, dia ubah bagi jadi menarik. Dan juga tekstur dia pun sama, ada banyak tekstur dia. Okey, yang keempat, mengira kos bahan. Tengok roti, 2 keping. Sekeping harganya 15 sen, jumlahnya 30 sen. Telur rebus 1 biji 30 sen. Salad 4 helai, sehelai 10 sen, 4 helai 40 sen. Tomato cherry 2 biji, sebiji 10 sen, jumlahnya 20 sen. Pisang sebiji 50 sen. Dan tembikai 3 potong, harganya 50 sen. Keseluruhan kos bagi projek reka bentuk makanan di atas tadi ialah RM2.20. Kena ingat, setiap makanan mempunyai nilai kalori yang berbeza. Pengambilan kalori yang lebih daripada keperluan mengakibatkan masalah berat badan berlebihan ataupun obesiti. Berat badan berlebihan ni ataupun obesiti ni maksudnya gemuk lah. Okay? Dan jangan mengambil makanan yang mempunyai nilai kalori yang lebih daripada keperluannya. Okey. Yang seterusnya, yang kelima, menghasilkan reka bentuk produk. Okey, tengok alatannya dan juga bahannya. Alatan dan bahan, bezanya ialah alatan ni bendanya kita pakai tak habis. Bahan pula kita pakai untuk digunakan pada projek dan dia boleh habis. Okey, pisau, sudu, penekap ni, pinggan, okey, papan pemotong. Bahan yang boleh habis ni, yang digunakan pada projek kita, buah tembikai, salad, roti, pisang, tomato cherry dan juga telur. Ini semua boleh habis bahan. Bezanya alatan dia tak boleh habis. Bahan ni digunakan pada projek dan dia boleh habis. Okey, kita dah hasilkan nak menghasilkan reka bentuk produk ni kena ada alatan dan bahannya. Langkah 1. Apa langkah 1 yang? Okey. Dia tekapkan roti ni dengan menggunakan penekap dan jadilah 2 bulat roti ni. Kemudian dia susun pula salad ni yang kedua. Dia potong buah tu, dia ada tanda seru melambangkan berhati-hati sebab kita menggunakan pisau yang tajam. Kemudian yang B, dia lenyek buah tu. Yang C, dia letak 2 buah telur ni untuk dijadikan sebagai katakan telinga. Kemudian yang telur yang dilenyek ini letakkan begini. Kemudian dia letakkan pula roti di atasnya. Kemudian nombor 3, pisang ni dia tekapkan. Okey, nampak macam nak jadi mulut dah tu. Kemudian dia potong buah tomato cherry, dia tekap pula tembikai jadi bintang, dia susun jadilah macam Mickey Mouse ataupun macam singa pun macam Mickey Mouse pun ada. Okey, jadilah reka bentuk produk makanan kita. Kemudian selepas dihasilkannya, mereka pun membentangkan produk. Kalau tidak, kalau di sekolah kita boleh buat sama-sama. Kita buat reka bentuk produk ini, kemudian kita bentangkan di hadapan kelas, kemudian kita bentangkan lukisan dan sebagainya, kita siapkan dan kita boleh makan. Tapi disebabkan pandemik COVID, kita cuma boleh buat lakaran sahaja. Okey, pembentangannya di sekolah. Okey, yang seterusnya, ini imbas kembali apa yang kita pernah belajar sebelum ni. 8 benda ni yang kita pernah belajar. Yang pertama, mengenal pasti jenis reka bentuk makanan. Yang kedua, menerangkan
kepentingan reka bentuk makanan. Yang ketiga, menjanakan idea lakaran. Ini semua kita dah belajar dah sebelum ni. Okey. Menjanakan idea lakaran tadi kita dah belajar dah sebelum tadi ni. Yang keempat, menghasilkan lakaran reka bentuk bermaklumat. Tadi kita dah belajar dah. Yang kelima, menilai maklumat dan membuat penambahbaikan. Kita baru belajar tadi. Mengira kos bahan, baru belajar tadi. Menghasilkan reka bentuk makanan, baru belajar. Membentangkan produk yang dihasilkan, yang tadi yang kita baru tengok tadi ni. Okey. Yang seterusnya, jawab semua soalan di bawah. Okey. Okey. Cuba kita tengok, okey, uji minda. Okey. Antara berikut, yang manakah merujuk kepentingan reka bentuk makanan? Dia ada 4 pilihan. Okey. Pertama, mengikut trend, mengikut keuntungan, memperkenalkan budaya kaum, memberikan pilihan kepada pengguna. Berdasarkan buku teks yang tidak merujuk kepada kepentingan reka bentuk ialah meningkatkan keuntungan. Yang ni yang salah. Nombor 1, mengikut trend ni betul. Nombor 3, memperkenalkan budaya kaum ni betul. Yang keempat, memberikan pilihan kepada pengguna ni betul. Jadi 2 salah. A ada 2, B ada 2, D ada 2. 1, 3, 4. Jawapannya ialah C. Yang nombor 2, apakah elemen reka bentuk yang boleh diaplikasikan pada reka bentuk makanan? Reka bentuk makanan macam tadi yang kita pelajari tadi, Mickey Mouse tadi ataupun singa tadi, ada rupa. Okey, rupa singa, rupa Mickey Mouse, ada tekstur dia. Okey, roti tu lembut. Okey, yang pisang lembek. Contohnya ada pelbagai warna. Ada warna hijau salad, ada warna kuning untuk pisang, dan ada warna merah untuk tembikar. Yang tak adanya ialah kontras. Jadi elemen reka bentuk yang diaplikasikan pada reka bentuk makanan ialah rupa, tekstur dan warna. 1, 2 dan 3. Okey, 1, 2 dan 3. Okey. Bagaimanakah trend mempengaruhi reka bentuk makanan? Okey, trend kita pernah belajar sebelum ni. Kadang-kadang kita ada trend, contohnya kita buat cupcake ataupun kek cawan tu, trendnya bentuk kartun. Kadang-kadang sampai masanya bila ada kartun Ultraman, kita ikut pula trend kartun Ultraman. Dan pada zaman ini ada pula Upin Ipin, kita ikut trend Upin Ipin. Jadi reka bentuk makanan ni cenderung berubah mengikut perkembangan trend semasa. Orang zaman dulu katakanlah trend dia trend gaban, kemudian makin lama ada pula trend Ultraman, kemudian pada zaman ini ada pula trend Upin Ipin. Nah, yang tu contohnya. Nanti pada zaman akan datang tak tahu pula trend apa, trend yang baru pula. Jadi dia cenderung berubah mengikut perkembangan trend semasa. Mengapakah lakaran idea perlu disediakan sebelum menghasilkan sesuatu reka bentuk makanan? Jadi pasal apa kita nak buat lakaran? Jadi tak ada jawapan lain. Lakaran ni kegunaannya sebagai panduan dalam proses reka bentuk. Kita lukis dulu contohnya. Kita lukis dulu reka bentuk makanan tu bertemakan Mickey Mouse. Kemudian kita buatlah ikut apa yang kita lukis. Sebagai panduan. Okey. Yang kelima, jelaskan perbandingan reka bentuk makanan yang melambangkan setiap kaum di Malaysia. Okey. Jadi makanan yang melambangkan setiap kaum ni, dia memiliki seni reka bentuk yang berbeza. Contohnya kuih bulan, di atasnya ada tulisan Cina. Contoh, itu seni. Kemudian Maroko, kaum India, dia ada seni dia. Dia bulat melingkar macam tu. Kemudian kuih ketupat Melayu, dia anyam jadi 4 segi, menarik anyamannya. Itu seni. Kemudian ada pula kaum-kaum lain, kaum Iban, kaum Kandazan, kaum Murud dan sebagainya, memiliki seni yang tersendiri, yang berbeza. Itu yang melambangkan setiap kaum, dan gunanya adalah untuk menyatukan semua kaum yang berada di muka bumi ini.
antara berikutnya manakah merujuk kepentingan reka bentuk makanan? Ada dah jawapan di atas tadi, kamu cari di atas. Okey. Apakah elemen reka bentuk yang boleh diaplikasikan pada reka bentuk makanan? Jawapannya ada di atas tadi. Okey. Bagaimanakah trend mempengaruhi reka bentuk makanan? Jawapannya kamu tengok di atas tadi. Okey. Ni dalam buku form kita ni. Okey. Mengapakah takaran ideal perlu disediakan sebelum menghasilkan sesuatu reka bentuk makanan? Baru cikgu ulas tadi. Jawapannya ada di atas tadi. Okey. Jelaskan perbandingan reka bentuk makanan yang melambangkan setiap kaum di Malaysia. Baru cikgu beri jawapan dia tadi. Okey. Baru jelaskan tadi. Ada di atas. Okey. Bagaimanakah cara menjanakan idea? Nampak tak? Macam cara menjanakan idea? Okey. Ini semua lakaran ni. Lakaran. Okey. Yang mana jawapannya? Ada 3 lakaran. Dia membuat lakaran ini. Okey, tengok mana jawapannya. Okey. Bagaimanakah membuat penambahbaikan bagi rupa yang ringkas? Macam mana nak bagi rupa yang ringkas? Contohnya ringkas. Dia ringkas. Ni. Jadi apa jawapannya? Ada dah di atas yang kita baru belajar tadi. Okey. Bagaimanakah membuat penambahbaikan bagi bentuk yang tidak menarik? Okey. Bentuk tidak menarik. Okey. Okey. Ada pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk. Okey. Ni rupa. Pelbagai rupa. Okey. Kita rupa yang ringkas. Pelbagai rupa. Bentuk yang tak menarik. Pelbagai bentuk. Ada banyak bentuk. Okey. Karipap ada bentuk love, ada bentuk bulat, ada bentuk D, ada bentuk panjang. Yang buah pula ada banyak bentuk dia. Ada bulat, ada bintang dan sebagainya. Pelbagai bentuknya. Okey. Bagaimanakah membuat penambahbaikan bagi warna yang suram mereka bentuk makanan? Dia buah punya banyak warna. Dan warnanya suram. Bagi ada banyak warna. Okey. Kita jawab. Dan yang last sekali, kita beritahu tadi tentang pengambilan kalori yang berlebihan. Apa yang akan berlaku? Pilihlah jawapannya. Yang mana jawapannya? Okey.